Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi at-tayyibin, wa man salaka masalikahum wa nahaja manahijahum ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin. Yang dikasihi Yang berusaha Tuan Haji Mahmuzi selaku pengurus kompleks SIG, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, warga kuliah duha yang dianjurkan oleh Haji Ismail Group di dataran SIG ini, yang hadir di dalam kuliah duha kita pada pagi yang baik cuacanya ini. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada, tuan-tuan, di dalam bulan Rejab. Bulan Rejab adalah satu bulan yang sinonim dengan sambutan Al-Isra wal Mi'raj. Bila sampai bulan Rejab di seluruh negara, khususnya di tanah ayak kita, di Nusantara, umumnya di seluruh dunia Islam, umat Islam akan memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan, sebenarnya bulan Rejab ini adalah salah satu daripada bulan haram. Kalau orang tak mengaji, dia tak peduli pun. Dia tak kisah pun bulan itu bulan haram kah, bulan itu bulan tak haram kah, dia tak peduli. Sedangkan sebenarnya bulan haram mempunyai kedudukan tertentu yang sabit dengan nas. Bila Allah Ta'ala sebut cerita tentang kejadian 7 petala langit dan 7 petala bumi, Allah kaitkan dengan hari itu juga Allah menetapkan 12 bulan adalah merupakan bilangan kepada bulan-bulan di sisinya, di sisi Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12. Tercatat di dalam kitab hari di mana Allah Ta'ala cipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Jadi tuan-tuan, 12 bulan ini daripada Muharram sampai Zulhijjah, daripada Januari sampai Disember, kalender-kalender yang lain, sifat 12 bulan itu bukan satu perkara yang baru. Sebenarnya sangat-sangat lama. Bahkan penetapan 12 bulan di sisi Allah itu
sudah Allah tetapkan hari Allah cipta 7 petala langit, 7 petala bumi. Nampak tak? Kemudian Allah kata minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Ada 4 bulan yang haram. Demikianlah agama Allah yang lurus. Maka janganlah kamu, kata Allah, buat zalim akan diri-diri kamu di dalam 4 bulan yang haram ini. Di dalam Al-Quran Allah tak sebut bulan haram yang 4 itu bulan apa, tetapi Nabi SAW menjelaskan dalam hadis baginda, setelah Nabi habang, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Allah bagi tahu tentang penetapan 12 bulan itu di sisi Allah. Hari Allah cipta 7 petala langit dan bumi, macam dalam Quran itu Allah Ta'ala kemudian menyebut daripada 4 bulan, daripada 12 bulan ada 4 bulan yang haram. Nabi Muhammad begitu. Maknanya hadis yang mentafsirkan ayat Al-Quran berkenaan. Bila Nabi habang, kata di sana ada 3 bulan yang berturut-turut. Daripada 4 bulan yang haram itu salas mutawaliyat atau salasa mutawaliyat, 3 yang bersambung-sambung. Apa dia 3 bersambung-sambung? Nabi habang Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Kemudian Nabi habang lagi wa Rajabun Mudar, Rejab yang Mudar. Mudar ini satu suku kaum, satu kabilah, satu suku bangsa yang hidup zaman jahiliyah lagi, zaman sebelum zaman Nabi lagi, yang begitu kuat berpegang kepada kehormatan bulan Rejab. Lalu Nabi sandarkan Rajabun Mudar. Para mufassirin ketika duk mengulas tentang ayat ini, mereka menyebut tentang bagaimana Allah Ta'ala melarang kita ni semua umat Islam jangan buat zalim dalam 4 bulan yang haram. Bulan yang haram ini tuan-tuan, orang Arab jahiliyah sangat menghormatinya. Kita tahu perangai orang Arab, mereka tu sikit-sikit berkelahi, sikit-sikit berkelahi, menumpahkan darah ni perkara biasa. Nampak tak? Tapi mereka bersepakat bila sampai bulan haram mereka akan berhenti berkelahi, mereka akan berhenti bersengketa, mereka akan menamatkan walaupun untuk sementara peperangan dan pertumpahan darah, kerana kehormatan 4 bulan haram. Mereka semua bersetuju bila sampai bulan haram untuk memberi laluan. Ini dibahas oleh para ulama. Bila masuk saja bulan Muharram, mereka akan payung, berhenti. Pasal apa? Pasal memberi laluan kepada orang-orang di luar daripada tanah Arab, Makkah, untuk mereka itu masuk ke Makkah li adai al-hajj, untuk mereka itu melaksanakan haji. Haji bukan benda baru, haji lama dah. Wa azzin fin nasi bil hajj, dan seru manusia melakukan haji itu long time, zaman Nabi Ibrahim lagi. Jadi orang-orang luar dari Jazirah Arabia pun akan masuk, bergerak masuk daripada bulan Muharram, kemudian mereka buat haji bulan Zulhijjah, kemudian bila sampai bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bukan bulan Muharram, Zulqa'dah mereka masuk, kemudian buat haji Zulhijjah, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi Zulqa'dah bulan 11 mereka masuk, kemudian bulan Zulhijjah buat haji, bulan Muharram mereka keluar. Boleh? Zulqa'dah dulu, Zulqa'dah bulan 11 mereka masuk, bulan Zulhijjah buat haji, bulan Muharram mereka keluar. 3 bulan. Kemudian selang pula berapa bulan? 5 bulan.
Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Lepas itu Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Selang 5 bulan, maka mereka akan berhenti pula. Berhenti apa? Berhenti berkelahi. Kita ni berkelahi tak berhenti-berhenti. Mereka tak berhenti berkelahi pula. Tempoh 1 bulan setelah mereka berkelahi 5 bulan, berhenti pula secara bersepakat sebulan. Tuan. Jadi Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram bagi laluan orang buat haji. Lepas tu sambung balik berkelahi 5 bulan. Lepas tu berhenti pula pada bulan Rejab. Untuk apa? Li ziyaratil bait. Bagi peluang orang yang luar daripada kota Mekah masuk untuk ziarah al-bait. Ziarah al-bait cikgu, iaitu pergi ke Baitullah. Kalau macam lah ni kita panggil pergi buat umrah lah. Jadi cerita haji, ziarah rumah Allah al-baitillahil haram ini long time, lama sangat. Lalu kenapa hikmah Allah sebut fala tazlimu fihinna anfusakum? Maka jangan kamu buat zalim dalam 4 bulan haram itu akan diri kamu sendiri. Mai di depan boleh duduk lagi ni. Laki-laki korang hari ni mai depan mai. Jangan buat zalim diri kamu dalam 4 bulan haram ini. Kata Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menukilkan tentang pandangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini. Dia kata sebenarnya haram buat zalim ini bukan dalam 4 bulan haram saja. Kata Ibnu Abbas fi kullihinna. Sebenarnya haram itu buat zalim dalam semua bulan. Semua bulan haram buat zalim. Adakah kita boleh buat dosa dalam bulan selain bulan haram? Adakah kita boleh buat dosa dalam bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir? Bolehkah? Tak boleh juga. Bolehkah kita buat zalim dalam bulan Syaban? Tak boleh juga. Adakah buat zalim ini hanya dilarang di dalam bulan Rejab, dalam bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, 4 bulan haram saja? Allah kata fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan buat zalim diri kamu dalam 4 bulan haram itu. Seolah-olah buat zalim hanya tak boleh dalam 4 bulan haram. Kata Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, dia kata sebenarnya buat zalim itu diharamkan oleh Allah fi kullihinna, dalam semua bulan. Betul tak betul? Jadi bila Allah mengkhususkan waqtassa arba'ata ashhur, maknanya Allah mengkhususkan 4 bulan itu sebagai bulan haram. Ia menunjukkan apa? Ia menunjukkan besarnya akan 4 bulan yang haram itu. Mana wa'azzamallahu hurumatihinna. Allah membesarkan kehormatan 4 bulan haram ini. Kerana itu kata Ibnu Abbas, dia kata waja'ala az-zamba fihinna a'zam. Allah Ta'ala menjadikan dosa zalim yang kita buat di dalam 4 bulan haram menjadi lebih besar. Faham tak? Maknanya bila kita mengaji baru kita faham 4 bulan haram ini jangan duduk cuba-cuba kita buat zalim. Jangan buat dosa, kerana dosa boleh berganda. Dosa boleh berganda. Dan di sebaliknya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas juga wa ja'alal ajra fihinna a'zam, ay at-thawaba a'zam. Begitu juga bila kita buat baik, kita buat kebajikan, kita buat ibadat, kita wakaf, kita jariah, kita mentaati ibu bapa, kita menyantuni anak yatim, kita menghormati jiran tetangga, menghormati yang lebih tua, mengasihi yang lebih muda, kita buat kebaikan, maka kebaikan itu juga pahalanya jadi banyak. Oh, istimewa tuan-tuan. Tapi kalau orang tu dia tak tahu, dia tak ambil tahu, dia tak mengaji, apa dia peduli? Ang bulan Rejab kah, ang bulan Ramadan kah, sama je. Dia buat macam tu aja dosa. Sedangkan Allah Ta'ala dah sebut tentang pengharaman melakukan kezaliman dalam 4 bulan haram
menunjukkan kepentingan kita memahami betapa kita jangan buat zalim sewenang-wenang di bulan ini. Dalam mazhab kita Syafi'i, Tuan Haji Rusli, orang yang dalam fiqh Syafi'i, orang yang bunuh, umpamanya dia bunuh tanpa niat, maka dia kena hukum membayar sejumlah duit wang kepada ahli waris. Dalam istilahnya dipanggil bayar diat. Biasa dengar bayar diat. Diat itu maknanya hakim akan menentukan satu jumlah amount dia kena bayar dekat bapa. Bunuh anak tu walaupun dia bunuh tidak sengaja. Kalau bunuh sengaja sabit qisas. Kan? Maka dia kena bayar diat. Maka dalam mazhab kita Syafi'i rahimahullah, orang tu bila dia buat jinayah itu dalam bulan haram, dia kena bayar sekali ganda lebih tinggi daripada dia buat di luar bulan haram. Nampak tak? Katakan dia buat di dalam bulan Sapak. Bulan Sapak bukan bulan haram, maka dia kena bayar denda diat 50,000. Tiba-tiba dia pi buat dalam bulan Rejab ni, dia kena bayar 100,000. Nampak tak? Kalau bulan Sapak dia buat, dia kena denda hukum 500,000. Bulan Rejab dia kena hukum 1,000,000. Itu yang menunjukkan bahawa gandaan itu berlaku, diputuskan oleh mazhab kita Syafi'i rahimahullah. Boleh nampak? Jadi kerana itu, jom kita buat banyak-banyak kebaikan dan menjauhi kemungkaran, kezaliman, maksiat dan dosa, khususnya di dalam bulan haram dan lain-lain bulan hatta sekalipun. Pagi ni tuan-tuan, saya lupa nak minta maaf tadi, lambat sikit. Selalu kita mula awal sikit, tapi tadi ni panggilan biologi, saya kena pergi dululah biologi di belakang tu, sebab baru balik dengan sahabat-sahabat tadi. Saya di Masjid Al-Hanan, kemudian Cikgu Nazri bawa saya pergi di satu tempat belakang sana tu, ada satu roti yang saya tak pernah makan. Haji Rosli, nama dia roti balak. Saya jumpa di Pulau Langkawi. Saya balak lagu mana ni? Rupanya roti balak tu roti canai. Dalam tu dia bubur daging, dia gulung-gulung-gulung, dia bubur dalam bekas, dia bubur gulai dalam tu. Memang mercik, sedap. Tapi perutku terkejut tuan-tuan. Dia tak pernah jumpa lagu tu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tadi saya abang kata saya kepada anak jemaah di Al-Hana, saya di dataran SYG hari ini kita nak ambil ibrah daripada Al-Isra wal Mi'raj, satu peristiwa agung yang berlaku kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syarat dengan pengajaran kepada umat baginda. Jadi tuan-tuan, kita tak akan sebut semua tentunya, tetapi mudah-mudahan kita dapat bawa balik sebanyak-banyak yang tibar untuk kita hayati dan amalkan dalam kehidupan kita. Sama ada yang baik itu tentu saja kita ambil sebagai teladan, kita ikuti segala suruhan, kita akan buat seperti diperintahkan. Yang buruk itu kita jadikan sempadan, jangan kita langgak sempadan itu, kerana kita akan pasti kecundang kalau kita melanggaknya. Tuan-tuan, peristiwa Isra dan Mi'raj ini hukumnya apa ya? Beriman dengannya, hukumnya wajib tuan-tuan. Hukumnya wajib, bukan cerita dongeng. Dia adalah cerita yang mesti kita percayai. Dalam kata-kata yang lain disebut wajib diimani. Percaya itu iman sebenarnya. Walaupun kisah ini adalah kisah yang seperti macam ya kan ni? Betul kan ni? Kalau orang-orang yang berfikir dengan logik akalnya, sekali permukaan dia akan kata tak percayalah. Tuan-tuan, sebenarnya percaya tidak percaya ini bukan benda baru. Lama dah. Nabi Muhammad turun daripada Isra Mi'raj, ada segelintir jumlah sahabat yang dah sikit bilangannya di Makkah, sudah belas tahun hidup dengan Nabi sebagai orang beriman, tiba-tiba menjadi kufur, tiba-tiba murtad. Pasal apa? Pasal tak percaya. Pasal apa tak percaya? Nak percaya apa?
benda tunai-tunai depan mata mereka. Orang nak pi Palestin tu bukannya dekat. Palestin tu di Syam. No, tiba-tiba Nabi Muhammad abang kata dia baru balik daripada Mekah. Kemarin duduk dengan sahabat, duduk dengan orang Mekah. Semalam tadi maghrib duduk ada lagi. Isya lebih sikit dia Nabi tiba-tiba disappear, hilang. Nabi pi mana? Nabi pi Palestin. Daripada Makkah itu, Hijaz, nak pergi ke Palestin lebih kurang 1250 km. Lebih kurang lah. Perjalanan waktu itu dengan unta yang hebat, kerana unta lah yang paling tahan lama, lebih kurang sebulan pi, sebulan balik. Dia panggil akabid al-ibil syahran zihaban wa syahran iyaba. Sebulan pi, sebulan balik. Berjalan pada waktu malam, siang berhenti, panas. No? Sebulan. Sebulan pi balik tuan-tuan. No? Makna kalau sebulan pi balik atau sebulan pi sebulan balik, menasabahkah dengan satu malam? Tak menasabah. Tak menasabah. Nabi Muhammad pi daripada maghrib isya begitu, kata sebahagian yang lain lepas isya, Nabi Muhammad balik daripada peristiwa itu Qubail al-Fajri. Kalau Arab kata qabla al-Fajri, sebelum subuh. Kalau Qubail al-Fajri, dekat-dekat sangat nak subuh. Mana dah dekat sangat nak subuh, Nabi sampai. Tuan-tuan, puak Abu Lahab, Abu Jahal ni memang puak ni tak beriman lah. Bila jumpa ya tanya selalulah, Nabi dah cerita baru apa Muhammad? Nabi Muhammad abang terus. Sifat Nabi tabligh, dia tetap menyampaikan walau pahit. Nabi abang kata dia baru balik, dengar kata baru balik daripada Baitul Maqdis, kata tuan-tuan, lompatlah puak tu, tahu dah kata sekali lagi orang akan tentu mendustakan Muhammad. Tentu mereka akan kata Muhammad menipu. Mana boleh tadi malam duduk dengan kita, tiba-tiba siang subuh sampai tang ni. Dia kata Muhammad amal dah buat ceramah sikit, rapat umum kah, kuliah duha kah? Nanti kami buat poster, panggil orang-orang ramai, orang kampung kita Mekah ni mai. Orang dia kata mau, panggil tuan-tuan. Tak percaya. Tak percaya lah. Pasal apa? Pasal walaupun Nabi telah buktikan, Allah Ta'ala tunjuk mukjizat Nabi Muhammad yang ditunjuk kepadanya secara visual, nampak seperti ada layak turun depan Nabi. Nabi tengok, mereka tengok Nabi tengok, tapi mereka tak nampak apa Nabi tengok. Apa dia? Semua sifat-sifat Masjid Al-Aqsa tu ditunjuk oleh Nabi, oleh Allah kepada Nabi. Pasal apa? Pasal Pok Kapiak ni panggil satu orang tua, dia ni paling champion sekali, dia ni orang paling lama, duk pi biasa saja ke Masjidil Aqsa, dia tu tahu macam mana sifat Masjid Aqsa. Depa kata kat Nabi Muhammad, kalau betul hang abang ni palung ni, dia ni memang championnya. Hang abang betul-betul hang tang ni, pintu ni duk tahu nak, tingkap ni duk tahu nak, jalan ni duk tahu nak, semua Nabi abang, dan semuanya betul. Dan Pak Long tu mengaku kata betul. Depa beriman tak? Depa tetap tidak beriman. Depa kata, hebat sungguh hang, tukang sihir. Dia boleh begitu. Tetap tak percaya. Tuan-tuan. Sehingga kan pada ketika itu ada sahabat yang dulunya beriman menjadi kafir. Sebab tu kata ulama sebahagian bahawa peristiwa Isra' Mi'raj adalah peristiwa yang menapis, menyaring sahabat-sahabat yang hanya betul-betul beriman pew yang akan ikut Nabi dalam peristiwa hijrah. Nampak tak? Nah, hak yang sudah ni depa akan kecundang, depa keluar kerana tak beriman. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita semua mudah-mudahan dapat mengikut jejaknya Sayyidina Abu Bakar yang dalam Isra' Mi'raj inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun memberikan kepadanya As-Siddiq. As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq. Pasal apa disebut As-Siddiq? Kerana dia bila disebut kepada dia oleh puak musyrikin kafirin di sana mengasak iman Abu Bakar, dia kata, kalau betul seperti kamu kata, Muhammad abang kata dia pi daripada Mekah pi sampai ke Palestin, dia pi semalam, dia balik pagi ni, aku nak abang ke hamba, benarlah kata-kata Nabi Muhammad itu, kerana aku telah percaya lebih jauh daripada itu.
khabar langit yang dia duk habaq dalam apa wahyu yang dia terima pun aku beriman. Ini takat dia nak pi daripada Mekah, nak pi Palestin, balik malam tu juga biasa. Dia dipanggil As-Siddiq. Jadi tuan-tuan, inilah gelaran yang kemudiannya Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran itu. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Was-siddiqin. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka inilah yang akan kami tempatkan bersama-sama dengan siapa? Nabi-nabi. No? Bersama dengan siapa? As-Siddiq. Ma'an nabiyyin was-siddiqin. Mereka yang membenarkan apa yang Nabi bawa, menegakkan tauhid, menolakkan syirik dan beramal dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah satu semua nabi-nabi, syariat saja yang berbeza. Kita adalah umat Nabi Muhammad yang menegakkan akidah dan membenarkan akidah itu dengan beramal syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa dalil Isra' Mi'raj hak kita sambut? Kata banyak ulama 27 Rejab, hari Selasa akan datang ni tuan-tuan. No, hari Selasa ni cuti kan, Isra' Mi'raj di Kedah ni. Dalilnya ayat pertama daripada suratul Isra'. Tuan-tuan bisa dengar kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu dalil nas kepada Isra'. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada satu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati di sekelilingnya. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Nampak? Itu dalil Isra'. Isra' maknanya berjalan malam. Dari segi bahasa, dari segi istilah, Nabi Muhammad diperjalankan, bukan Nabi Muhammad berjalan. Faham tak? Nabi Muhammad diperjalankan. Nabi Muhammad ni macam kita, berjalan kan mengambil masa, betul tak? Berjalan pasti ambil masa. Mana mungkin Nabi Muhammad berjalan sendiri? Nabi Muhammad diperjalankan. Dalam hadis pun sebut usriya bi, aku diperjalankan. Nampak? Siapa nak percaya Nabi Muhammad berjalan sendiri? Nabi pun tak habang kat depa kata aku berjalan sendiri pergi sana. Tak, aku diperjalankan. Nabi diperjalankan oleh siapa? Oleh Allah. Allah tu siapa? Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kita tengok dalam ayat tu pun, Subhanallazi, Maha suci Allah yang asra, memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Bila disebut subhana, apa makna? Makna maha suci. Apa makna maha suci? Ialah menyucikan zat Allah daripada segala kekurangan, daripada segala kelemahan, dari segala ketidakmampuan. Maknanya Allah itu maha suci daripada kekurangan. Kalau Allah kata kun kan fayakun, betul tak betul? Nampak? Bukankah Allah maha menentu segalanya? Kalau yang panas menjadi sejuk, boleh tak? Panas tapi sejuk, boleh tak boleh? Apa dia panas? Api. Betul tak api panas? Siapa kata api sejuk? Siapa kata? Yang kata api itu sejuk adalah Allah. Bila Allah kata api sejuk, sejuk tak api itu? Sejuk. Apakah sifat api? Membakar. Tapi kalau Allah kata jangan bakar, bakar tak? Tak bakar. Apa bukti? Bukti dia kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikisahkan dalam Quran ketika dia bertembung dengan Namrus, ketika mana umat dipaksa untuk menyembah Tuhan berhala Namrus yang telah pun kafir lagi kufur. Nabi Ibrahim telah dihukum untuk dibakar dalam api yang besar. Ringkas cerita tuan-tuan, ketika mana Nabi Ibrahim dilepaskan daripada manjanik. Manjanik ni terlebih besar tuan-tuan, lepas masuk dalam api yang maha besar itu. Ketika itu Allah berfirman kepada api, ya nar, wahai api,
kuni bardan, jadilah oleh kamu sejuk, wasalaman, dan sejahteralah ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Sejuk tak habis tu? Sejuk. Pasal apa? Itulah subhanallah. Boleh faham lagi? Yang kata maha suci Allah. Jangan hukum dengan akal kita pada ketika itu. Akal kita begini, Allah kata begitu. Begitu itulah yang akan berlaku. Nampak tak nampak? Macam mana Nabi Musa alaihi salam ketika mana dia telah pun bersama dengan pengikut-pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya sampai di gigi Laut Merah, belik sana Jordan, belik sini Mesir, di semenanjung Sinai. Sampai-sampai di situ kata pengikut dia, tengok Musa, habislah kita Musa, habislah kita, matilah kita, mana lagi kita nak lari. Fir'aun kata kejar dan bunuh semua. Tapi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fadrib bi'asakal hajar, itu dalam kisah pukullah tungkat kamu kepada batu, batu terbelah, keluar air memancut 12 tu. Itu cerita satu lagi di Sinai juga. Ni Allah perintah Nabi Musa pukul fil yammi, pada laut. Pada waktu Allah Ta'ala perintah Nabi Musa pukul tungkat, bolehkah tungkat nak memecah laut? Tentulah adat kata, logik kata tak boleh. Tetapi Allah Ta'ala perintah, maka Allah Ta'ala hanya memberikan tungkat itu sebagai alat untuk kemudiannya menjadi perantara supaya berlakulah pecah lautan menjadi lebuh raya. Tuan-tuan boleh bayang, kita duduk di Langkawi, kita pergi di Pantai China, ada underwater world, buka je underwater world, buka kan. Saya dah long time, anak kecil-kecil saya bawa masuk dalam tu. Tapi masa saya masuk dulu bertahun-tahun lamanya, underwater world itu sudah besar. Betul tak? Waktu itu ada ikan besar-besar dalam tu. Kita tengok, kita kagum melihat, Masya Allah, besarnya ikan, cantiknya, fenomena dalam lautan. Itulah yang kita panggil underwater world. Kita pun tengok, gam, kata belaga. Belaga mendatang apa? Cermin. Betul tak betul? Cermin memisahkan ayam dengan kita. Sebab apa? Ayam itu sifatnya dia mesti turun ke tempat yang lebih rendah. Tidak mungkin logik akal menerima ayam boleh berdiri terpacak begitu tanpa turun ke tempat lebih rendah. Ayam pancut boleh tak memancut naik tinggi? Boleh, tapi dia tetap turun ke bawah. Dia naik kerana tekanan dari bawah, memancut ayam tu naik, kemudian dia tetap turun ke bawah. Dia tak naik, dia statik dulu tu. Tak ada. Macam itulah tuan-tuan, underwater world, dia boleh himpun binatang lautan dalam tu, dia boleh bubuh air laut penuh dalam tu, tapi kena ada penyekat dia, apa dia? Cermin. Tuan-tuan, zaman Nabi Musa, pengikut Nabi Musa yang bersama dengan Nabi Musa, mereka betul-betul masuk underwater world. Tuan-tuan bayangkan, dia buka jalan tu, nampak di seberang sana itu adalah Jordan, Laut Merah itu, mereka berjalan dalam tu, tak ada pun penyekat. Ayam laut naik, macam ada penyekat, ni, ikan jerung, ikan paus, ikan apa, berenang, sotong, udang, apa semua belah ni kiri kanan, mereka berjalan tengah-tengah. Tuan-tuan, siapa punya kuasa? Allah. Itu yang panggil subhanallah. Nampak tak? Api nabakak Nabi Ibrahim, Allah kata sejuk oleh kamu wahai api. Api sejuk. Nah, ayam laut yang sifatnya turun ke bawah, tiba-tiba Allah kata ayam laut kamu kena naik atas. Naik atas, jadi lebuh raya. Sampai balik sana, Allah perintah ayam laut tutup balik. Tutup, tenggelamlah Fir'aun dan tenteranya. Cuma dalam ayat Quran menyebut فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Maka hari ini kami selamatkan tubuh kamu wahai Fir'aun, supaya jadi bukti dalil kepada umat selepas daripada kamu. Fir'aun yang lemah itu tuan-tuan berjaya keluar daripada laut mati sebelum dia mati. Dia mati juga dengan kelemasan itu. Dan ada kajian dibuat dalam banyak-banyak mumia Fir'aun. Ada satu mumia Fir'aun disyaki, itulah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihi salam dalam peristiwa itu, kerana kandungan tubuhnya terdapat garam yang banyak. Tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, itu kita nak faham Isra' Mi'raj.
Jangan pakai akal, tetapi kita melihat dengan keimanan kita. Dia adalah peristiwa yang dipanggil khariqul lil adah, mengoyak adat kebiasaan. Tak mungkin Nabi Muhammad pergi sendiri, Nabi Muhammad diperjalankan. Tuan-tuan, macamlah satu kisah. Kalau kita nak buat analogi, nak faham macam cerita seekor ikan lah kan. Ikan tu dia duduk dalam telaga. Sifat ikan tak boleh menyawa kecuali dia duduk dalam air. Tiba-tiba seekor ikan telah datang kepadanya seorang budak-budak. Budak kecil ni dia tangkap atau sauk ikan yang duduk dalam telaga dengan mak dia, ayah dia, adik-beradik dia, pak long, tok long dia. Duduk dalam telaga tu, budak ni sauk, dapatlah seekor ikan karing. Dia bubuh dalam botol dan dia tak botol laraga geret. Dia pun kayuh geret balik rumah dia. Dia lalu kok jalan tu, ikan tadi tuan-tuan, dia keluar. Dia tengok alam yang sangat luas. Dia tengok fenomena yang sangat hebat. Budak tu berhenti kedai. Dia pun tengok di kedai ada macam-macam. Dia tengok-tengok ada tali besen, cerita, rata macam-macam dunia. Dia kemudiannya ikut budak tu daripada dalam alam dia. Dia duduk dalam botol, dalam tu ada air, dia boleh nyawa sampai di rumah. Dia kemudiannya hidup di sana bersama dengan budak tu untuk satu tempoh. Katalah satu hari, 2 hari, hari kedua pak budak tu balik, tengok-tengok ada ikan. Marahlah pak budak tu kat budak tu, tak kesian kat ikan ni. Dia ni terpisah daripada mak pak dia, adik-beradik dia, keluarga dia. Ambil tang mana? Ambil dalam telaga. Pi hantar balik. Budak ni pun boh lah raga, balik pi lepas balik dalam telaga tu tuan-tuan. Agak-agak terkejut tak kalau sekiranya dia cerita apa yang dia nampak? Confirm terkejut, betul tak? Dia pun cerita, dia pun tengok, tak nampak lama. Dia kata kemarin ni keluar pi di luar. Keluar pi mana? Keluar pi di luar. Hang keluar telaga ni. Hang pi mana? Dia pun abang cerita-cerita. Puak tu kata apa? Hang tu duduk murung. Panggil Pak Long hak tua ni, tolong. Ni, budak Nangoi ni abang kata dia keluar pada telaga. Boleh percaya tak? Mana boleh. Hang keluar telaga ni pakai hang tak balik dah. Hang mati. Kita hanya boleh menyawa dalam ni saja. Kita kena duduk layak. Dia kata tak tahu, tapi saya keluar. Bukan saya pi, tapi saya orang bawa pi. Nampak tak? Orang yang bawa pi, budak tu bawa saya gini sampai saya balik. Mana dia nak abang kata, bukan dengan kodrat dia, bukan dengan tenaga dan kuasa dia. Dia dibawa berjalan. Itu tuan-tuan. Macam seekor semut, dia ikut kita naik atas bukit Gunung Jerai. Boleh semut nak khabat Gunung Jerai tu patah balik. Petang tu naik, dia esok subuh tidur atas Gunung Jerai, balik. Saya baru turun bukit Gunung Jerai, hang duduk mengarut. Seorang budak kecil lah, dia abang kata dia baru turun bukit Gunung Jerai, jalan kaki naik atas tu. Boleh percaya? Tak boleh percaya. Dia bukan berjalan, dia diperjalankan. Macam tu juga Nabi Muhammad. Tuan-tuan, ada orang pertikai Nabi Muhammad ini tak mungkin pergi dengan ruh dan jasad. Sedangkan Allah kata bi'abdihi, Nabi Muhammad itu berjalan, diperjalankan bi'abdihi. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan hambanya. Kalau Nabi berjalan dengan ruh, disebut biruhi abdihi. Satu. Yang kedua, kalau Nabi Muhammad berjalan dengan ruh, pasal apa orang nak petikai? Tentu orang tak petikai. Betul tak betul? Kita berjalan tak dengan ruh? Nak tanya tuan-tuan. Jalan tak? Jalan. Bila kita berjalan dengan ruh? Bila kita mimpi. Kita tidur. Bila kita tidur, ruh kita akan keluar. Banyak mana? Setengah. Setengah lagi dalam badan kita. Setengah badan kita, ruh itu setengah akan keluar. Dia akan menerawang, dia akan pergi berjalan, dia akan, Allah kehendaki. Kalau roh tu patah balik, hiduplah kita. Kalau roh tu tak patah balik, dia keluar-keluar tak patah balik, sangkut tang mana tahu. Tinggal lagi setengah duk tang ni. Koma lah kita. Tapi kalau roh yang keluar tu dia tak patah balik, hak duk dalam ikut sekali, matilah kita. Sebab itu kita diajak nak lepas roh keluar, kita kata bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Mati kita tu mati kecil tuan-tuan. Apa dia? Tidur.
Bila kita bangkit dari tidur, dia ajak apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nampak tak? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas kami mati. Kita mati kecil. Sebab tu kita nak mati ambil ayat semayang bagi elok. Macam orang nak mati ya. Orang mati, orang ambil ayat semayang kat dia. Kita nak mati kecil, ambil ayat semayang. Ambil ayat semayang, mengucap bagi elok, baca Quran 1 kali khatam. No? Macam mana nak khatam 1 kali? Qul huwallah 3 kali. 1 Quran. Baca. Baca apa? Nak lepas roh kita keluar. Nampak tak tuan-tuan? No? Yang terbaik sekali, siapa nak tidur malam, bacalah suratul Mulk. Kalau tuan-tuan tak boleh baca suratul Mulk, tuan-tuan buka telefon, buka YouTube, tulis suratul Mulk, letak tepi, lepas itu nak pejam mata, ikutlah dia baca tabarakalladzi biyadihil mulk sampai habis ayat. No? Sampai habis suratul Mulk. Nabi kata siapa baca suratul Mulk tiap-tiap malam tuan-tuan, dia akan lepas daripada azab atau fitnah kubur. No? Itu adalah surah yang tak pernah Nabi tinggal sebelum Nabi tidur. Sebab tu yang kita di masjid-masjid, kita cadang lepas Isya tu imam atau siapa jadi imam akan pegang suratul Mulk, baca ramai-ramai. Itu yang hari ni Yayasan Amal hantar satu Malaysia orang tuan-tuan, dia duk minta surau-surau atau masjid yang tak dapat bekalan itu kita bagi wakaf. Kita bagi, kita laminate, tuan-tuan masjid-masjid surau laminate, kemudian pakat baca. Dan kita galakkan semua sekali pakat amai suratul Mulk setiap malam. No? Kalau dah baca di masjid, alhamdulillah. Tak baca masjid, baca di rumah. Nah, bulan lepas kita dah bagi apa dia? Sayyidul Istighfar. Nah, amai dah? Amai. Baca selepas maghrib, baca juga selepas subuh, supaya kita akan mudah-mudahan bila hari itu kita mati, macam Nabi kata famata min yaumihi, matilah dia pada hari dia baca tadi, dengan yakin itu qabla an yumsiya, sebelum malam, fahuwa min ahlil jannah, dia ahli syurga. Mati kalau baca malam, dia mati sebelum subuh, dia ahli syurga insya-Allah. Gitu. Jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj itu dalilnya sudah jelas. Apa pula yang dimaksudkan dengan Mi'raj? Isra' itu dari segi bahasa saya kata tadi berjalan malam. Kalau istilah Nabi diperjalankan dengan apa? Dengan borak, binatang surga. Ya, yang bawa Nabi daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa di Palestin, kemudian ditambat borak itu di situ. Lepas Nabi sembahyang jadi imam kepada para anbiya dan mursalin dengan roh dan jasad mereka yang datang untuk meraih Nabi yang disebut Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Buktinya Nabi jadi imam mereka. Lepas itu Nabi memulakan perjalanan Mi'raj. Mi'raj ini daripada perkataan aroja ya'ruju, maknanya naik. Naik ini daripada bawah ke atas. Tak nama naik kalau daripada atas ke bawah, itu nama dia turun. Naik lagu mana? Naik dengan borak? Tak. Nabi tak naik dengan borak. Lagu mana? Wallahu a'lam. Mungkinkah Nabi naik macam kita naik lift? Boleh jadi. Kan? Naik dengan Jibril itu sampai langit pertama, langit kedua, ketiga. Gitu. Naik langit pertama jumpa Nabi Adam. Naik langit kedua jumpa Nabi Isa, Nabi Yahya. No? Naik langit ketiga jumpa Nabi Yusuf kah? Langit keempat jumpa Nabi Idris. Langit kelima jumpa Nabi Harun. Naik lagi keenam jumpa Nabi Musa. Naik langit ketujuh jumpa Nabi Ibrahim. Itu dalam peristiwa Mi'raj. Nabi Ibrahim tengah duduk bersandar di tiang, satu tiang di dalam Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini tuan-tuan, iaitu tempat ibadatnya para malaikat. Kalau tuan-tuan nak tahu, di bawah nama dia Baitullah. Baitullah itu di Mekah, Kaabah. Ulama kata kalaulah seketui batu dilepaskan dari Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh, batu itu akan jatuh tepat di atas Baitullah. Baitul Ma'mur tempat ibadatnya malaikat, Baitullah tempat ibadatnya muslimin mukminin.
orang-orang Islam, orang-orang beriman, jin-jin Islam, mereka itu akan memenuhi tanah Makkah untuk beribadat di Baitullah. Cuma beza dia tuan-tuan, Baitullahil Haram, Makkah kita boleh pi, kita masuk keluar berulang-ulang kali untuk beribadat, tak ada masalah. Cikgu Nazri baru balik hari itu bulan 11 dengan Ustaz Nordin, dia boleh pi lain. Ni beberapa hari lagi anak Ustaz Nordin arwah akan bawa pi 40 orang ke 50 orang ke. Dalam tu confirm ada yang dah pi berkali-kali. Nak pi lagi tak ada masalah. Tapi kalau Baitul Ma'mur, bukan biskut makmur, kalau nak biskut makmur raya kita makan, ni Baitul Ma'mur, tempat ibadat malaikat ni. Malaikat masuk sekali saja, tak boleh masuk dah. Dia masuk buat ibadat, dia buat ibadat puas-puas sekali tu, dia keluar, hari lain pula, esok malaikat lain pula. Sebab apa? Sebab terlalu ramainya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia. No, malaikat ni dia tak erti kecuali taat. Macam kita ni yang jadi maksiat derhaka ni manusia. Mengaji insya-Allah kalau dah faham kita pakat buat. Tetapi malaikat dia tak ada nafsu, dia hanya ada akal untuk taat perintah Allah. Kita ada akal tapi kita ada nafsu. Jadi kalau akal itu tak diguna untuk mengaji, untuk kemudiannya digunakan akal itu memimpin nafsu, nah, akal itu yang di atas puncak akal itu iman, no, dia akan memimpin nafsu sehingga terangkat nafsu itu dari nafsu amarah kepada nafsu yang baik, akhirnya pergi kepada nafsu mutmainnah. Maka orang yang pimpin nafsunya berjayalah dia. Qad aflaha man zakkaha lah, no, berjayalah orang-orang yang menyucikan nafsu. Tapi kalau dia ikut nafsu, tak ada. Kita hidup di dunia memanglah kena bernafsu. Nak mengimarahkan bumi kena ada nafsu, nak makan kena ada nafsu, nak berjaya nak menikah semua kena ada nafsu. Takkan tak ada nafsu? Kena ada. Tapi nafsu itu dipimpin oleh akal yang dipimpin oleh wahyu. Maka nafsu itu diperkudakan, bukan nafsu memperkudakan. Nafsu dipimpin, bukan nafsu memimpin. Kalau nafsu memimpin hidup kita, al-jahannam lah kita. Tuan-tuan. Nah, Nabi SAW naik lagi sampai Sidratul Muntaha. Inilah ayat yang menjadi nas kepada Mi'raj. Allah kata, wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad tengok Jibril dalam rupanya yang asal sekali lagi ketika itu di Sidratil Muntaha. Di sana indaha jannatul ma'wa, di Sidratil Muntaha itu ada syurga ma'wa. idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi Muhammad tengok Jibril dengan rupa asal sekali lagi. Makna dulu dah tengok dah. Di mana? Di bumi. Di mana? Di Jabal Nur, di Gua Hira. Jibril rupa dia asal. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, besar Jibril tuan-tuan. Ada 600 keping sayap. Dia buka sayap, dia lindung matahari. Nabi tengok sekali lagi Jibril macam tu di mana? Di Sidratil Muntaha. Di mana? Atas daripada langit yang ketujuh. Di situ ada apa? Di situ ada syurga ma'wa. Tuan-tuan, Nabi dalam Mi'raj melihat syurga dan melihat neraka. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika itu di Sidratul Muntaha penuh dengan makhluk-makhluk hak macam Jibril tu, makhluk daripada alam malaikat tu. Mazaghal basar wa matara, tidak berganjak, tidak beralih pandangan Nabi, melainkan memandang perkara yang mengagumkan itu kepada alam itu. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat ayat-ayat tanda kebesaran Allah yang maha besar. Itu tuan-tuan, sampailah Nabi Muhammad naik lagi sampai Sidratul Muntaha tu. Jibril masih ikut sebenarnya. Habis Sidratul Muntaha perenggan tu, Jibril kata sampai satu garisan atau sempadan, Jibril kata kat Nabi Muhammad, in taqaddamta
ikhtarakta wa in taqaddamtu ihtaraktu. Wahai Nabi Muhammad, kalau Tuan melangkah, Tuan akan lepas, tapi kalau saya melangkah, saya pasti terbakar. Jibril pun tak boleh pergi. Nak habaq kata Nabi Muhammad sangat mulia, bersendirialah Nabi dalam perjalanan, bertemu dengan Allah. Mi'rajnya Nabi, berjumpa dan bercakap dengan Allah, menerima kefarduan solat. Mi'rajnya umat Nabi, bercakap dengan Allah di dalam solat yang fardu. Faham? Tu. Nabi jumpa sendiri dengan Allah, terima semayang, bermula dengan firman-Nya 50 waktu sehari semalam. Tuan-tuan bayang kena 50 waktu. Kalaulah 50 waktu tu buat atas kita, tuan-tuan, tak dan kata apa, kena bang pula, qomat semayang pula, baru buat 2-3 benda, tak dan 1-2 benda selesai, kena bang pula. Pasal apa? Pasal 50 waktu. Tapi Allah jugalah yang maha tahu hikmahnya. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad terima tanpa mempertikai apa-apa. Kerana itulah akhlaknya Nabi SAW dan Nabi-Nabi. Mereka taat, mereka patuh menyampaikan kepada umat. Nabi pun turun. Lalu kok Nabi Ibrahim ni simple, dia bapa Abul Anbiya ni Nabi Ibrahim. Dia suruh sampaikan salam gitu saja Nabi Ibrahim kan. Turun jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa lah yang kemudiannya nasihat Nabi Muhammad. Wahai saudaraku Muhammad, aku ni umat aku lagi kuat, umat aku lagi gagah daripada umat kamu. Pergilah naik minta. Nabi Muhammad naik. Nah, abang kata nasihat ni tuan-tuan, no, tambah nasihat senior, nasihat orang lama, kita kena terima. Junior pun kita terima, asalkan benda yang dinasihat itu benar dan baik, benar dan kebajikan. Jangan tengok siapa yang mengucapkan, tengok apa yang diucapkan. Kalau yang diucapkan kufur, orang tu mak bapak kita pun kita tidak akan dengar, kerana tidak ada kekufuran yang boleh diterima. Kalau benda itu benda baik, dari musuh pun kita terima, sebab benda itu benda yang baik. Nabi naik jumpa dengan Allah berapa kali? Banyak kali. Pasal apa? Korang 10 turun, korang naik pula. Pasal apa? 40, 30, 20, 10. Dalam riwayat kata 10 dikurangkan, sampai terakhir dikurangkan 5. Bila dikurangkan 5 itu sudah tidak ada lagi. Turun dekat Nabi Musa. Nabi Musa kata, wahai saudaraku, 5 pun banyak, pergilah naik lagi. Ada setengah dia berkata, ya awak lah, Nabi tak naik lagi, tak ada semayang pun. Tuan-tuan, Nabi Muhammad kata kat Nabi Musa, innistahyaitu min rabbi, wahai saudaraku Musa, sesungguhnya aku sudah malu dengan Tuhanku. Malulah. Allah Ta'ala ketika itu turunkan firman-Nya, telah difardukan kepada kamu dan umatmu wahai Muhammad 5 waktu sehari semalam, dengan ganjarannya 50 waktu. Nampak tak hikmah dia? Pasal apa Allah fardukan 50 waktu? Sebab Allah nak bagi pahala sebesar 50 waktu. Yang Allah nak fardukan apa dia? 5 waktu. Tapi mula-mula dengan 50 waktu, korang tinggal 5 waktu. 5 waktu itu apa dia? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Tetapi bila kita tunai, seumpama kita tunai 50 waktu. Maknanya tadi kita semayang subuh, Cikgu Nazri, 1 subuh sudah 10 subuh. Nampak tak? Kita semayang Zuhur, 1 Zuhur seumpama 10 Zuhur. Kalau kita semayang berjemaah, bayangkan betapa banyaknya pahala kita dapat. Cuba bayangkan pula bila kita tinggal 1 kita tunai macam 10, 1 kita tinggal macam 10 juga. Sebab itu meninggalkan solat itu hukumnya berdosa besar. Tinggal solat dosanya. Pasal apa tuan-tuan? Sebab tidak ada ibadat seumpama sembahyang. Sebab itu kata ulama, tujuan utama Isra' dan Mi'raj adalah menerima kefarduan solat. Yang menunjukkan kepentingan ibadat solat tidak ada tolok bandingnya. Lepas mengucap 2 kalimah syahadah, tidak ada rukun agama yang lebih penting daripada solat. Nampak?
kewajipan yang lain tuan-tuan, puasa bulan Ramadan ke, zakat ke, haji ke, umrah ke, jihad ke, banyak lagi kewajipan dalam agama. Siapa yang tentukan? Allah tentukan. Siapa buat turun kat Nabi? Wahyu Jibril buat turun kat Nabi. Ayat Quran, hadis-hadis yang buat turun kat Nabi itu wahyu. Kalau Quran kompom-kompom itu adalah daripada perantara Jibril alaihi salam. Kalau dekat wahyu, hadis kursi, Jibril pun buat turun dalam bentuk yang lain pun ada. Dicampak dalam dada Nabi, wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yu'a. Tidaklah Nabi Muhammad menuturkan katanya dengan mengikut hawa nafsunya, tidaklah yang dituturkan melainkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila sembahyang dibawa Nabi naik terima sendiri di atas, menunjukkan besarnya sembahyang. Hal lain zakat ke, haji ke, puasa ke, semua fardu yang lain Jibril ambil bawa pi kat Nabi. Tiba-tiba sembahyang Jibril bawa Nabi, Jibril pun tak boleh pi. Hebat tak sembahyang? Hebat sembahyang tu tuan-tuan. Jadi muslimin muslimat sekalian, selain daripada itu, tujuannya juga adalah untuk menghiburkan hati Nabi. Itu kata ulama. Kenapa menghiburkan hati Nabi? Kenapa hati Nabi ini nak dihiburkan? Ulama katakan hati Nabi nak dihiburkan kerana Nabi sudah lelah sangat. Nabi sangat penat sekali. Nabi melalui tempoh-tempoh yang sangat hebat, getir. Berlaku Isra Mi'raj bila tuan-tuan? Umur Nabi dah 52 tahun. Nabi diangkat jadi Nabi bila? 40 tahun. Maknanya dah 12 tahun Nabi berjuang di Mekah tuan-tuan. Tahun yang ke-10 masuk tahun ke-11, dua tokoh utama telah pun dipanggil menghadap Allah. Seorang isteri Nabi bernama Sayyidatina Khadijah, seorang isteri yang sangat Nabi kasihi. Tak ada siapa boleh ambil tempat Siti Khadijah. Dia wanita mulia, dia wanita bangsawan, dia wanita jutawan hartawan, pemilik perniagaan internasional antara Makkah dan Syam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa barang perniagaan Siti Khadijah dan memperolehi keuntungan kerana kejujuran Nabi. Siti Khadijah kagum dengan Nabi. Siti Khadijah kemudian hantar wakil untuk offer dia jadi isteri Nabi tuan-tuan. Tapi bila Siti Khadijah ini jadi isteri Nabi, dia serahkan semuanya untuk Nabi. Apalagi setelah Nabi menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad tuan-tuan, sebenarnya sebelum jadi Nabi dah 15 tahun dia duduk dengan Siti Khadijah. 15 tahun tuan-tuan. Bila dia jadi Nabi lagilah tuan-tuan, dekat-dekat nak jadi Nabi tu, Nabi suka naik pergi Gua Hira kan, Gua Jabal Nur tu. Siapa sediakan bekalan? Siti Khadijah. Siti Khadijah tak larang, padahal Siti Khadijah kaya, Nabi miskin, Nabi susah. Tapi Siti Khadijah berkongsi semuanya dengan Nabi, bahkan menyerah jiwanya pada Nabi. Dia sokong Nabi. Nabi nak naik tu dia tak kata, "Abang Tok Sapi lah bang, rumah kita ni kan macam-macam ada, Astro ada, kolam renang ada. Abang nak pergi atas tu kelam kot. Abang, atas tu hantu mak lima pun banyak." Nabi tak dihalang oleh Siti Khadijah. Nabi naik. Nabi turun satu hari setelah jumpa Jibril, terima wahyu pertama Iqra tu tuan-tuan. Nabi dipeluk oleh Jibril. Allahu Akbar, menggeletar tubuh Nabi sampai di rumah. Kata kat Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Khadijah, selimut aku. Siti Khadijah selimut Nabi. Dia dengar semua kisah Nabi. Dialah jadi orang yang pertama beriman dengan Nabi. Dia tak tempelak Nabi. Dia tak kata kat Nabi, "Kan Jah dah cakap, yang abang pi buat apa? Itulah orang lain kali dengar cakap bini." Nampak tak? Padahal dia kaya pun. Kita tak kaya pun, Kita laki kita ada gidik kat kita, Tapi kita kontrol dia, "Abang duk pergi masjid buat apa?" Tu yang kata jatuh gerek tu. Tapi bukan orang sini lah, orang empat belah-belah Korea macam ni. Bila kita jadi isteri, jadi macam Siti Khadijah, tak ada siapa boleh ambil tempat dia. Hatta Siti Aisyah yang sangat Nabi sayangi, Nabi wafat di rumah Siti Aisyah. Selepas Siti Khadijah, Siti Aisyah, seorang isteri Nabi yang paling alim, yang menjadi pakar
rojokkan para sahabat yang lain kerana kefaqihan dan kealiman Siti Aisyah. Siti Aisyah riwayat macam mana dia sendiri rasa cemburu kepada Siti Khadijah. Tuan-tuan, Nabi satu hari kata Aisyah jumpa dengan kawan-kawan Siti Khadijah. Kawan-kawan Siti Khadijah. Kita ni tuan-tuan, kalau mak bapak kita, dia ada kawan-kawan mak bapak. Kita jumpa dengan kawan mak bapak kita, kita berbuat baik, itu adalah tanggungjawab kita pada mak bapak kita. Tanggungjawab. Jangan kita tengok kawan-kawan mak ayah kita, kita pandang sebelah mata. Mereka tu baik dengan mak bapak kita, kita kena baik dengan mereka sebagaimana baiknya mak bapak kita dengan mereka. Begitulah tanggungjawab kita untuk menghormati kawan-kawan mak bapak kita. Abang maklum, abang baik, cik ni siapa? Maklum tak perasan kot. Maklum kawan dengan mak saya nama sekian-sekian. Hang anak ni kak? Ya, maklum sihat ke? Sihat. Hang duk buat apa? Kita pun abang gini. Tak apa. Nampak tak tuan-tuan? Itu artinya kita mendapat pahala berbuat bakti kepada dua ibu bapa kita. Nabi Muhammad, Siti Khadijah ada kawan-kawan. Siti Khadijah dah lama wafat. Siti Aisyah cerita satu hari Nabi jumpa dengan kawan-kawan Siti Khadijah. Nabi pun tanya abang mereka. Pasal apa? Teringat kat Siti Khadijah tu. Aisyah kata, bang, duk kira jah apa ni kan jah duk ada. Nampak tak tuan-tuan, abang cemburu ni biasalah. Siti Aisyah pun cemburu, tapi takat tu je lah, janganlah cemburu teruk sangat. Amboi sampai tegur apa pun tak boleh. Abang duk tegur apa maklum tu? Dah dia kawan mak abang. Allah pasal dia tu ada anak lah tu. Cemburu sangat kot. Bagi menasabah lah, patut padan lah. Nampak tak tuan-tuan? Nah, perempuan-perempuan kena faham tu. Nabi Muhammad tuan-tuan, Siti Khadijah wafat, tak sedih ke? Ni tulang belakang dia, orang pertama masuk serah semua ni, harta dia untuk Islam ni. Wafat, mati. Tahun itu juga mati pak menakan Nabi. Lagi sedih pasal apa? Dah mati tak Islam pula. Abi Talib ni bukan macam pak menakan, macam ayah Nabi. Sebab Nabi bukan ada ayah yang dapat dipeluk, dicium, digomoi. Sebab Nabi Muhammad, ayah Nabi Abdullah itu sudah wafat. Nabi duduk dalam perut mak dia, mak Nabi Siti Aminah. Jadi dia duduk dengan Tok Wan sekejap. Dia duduk dengan mak Sa'd, duduk dengan Tok Wan. Mak mati, duduk dengan Tok Wan. Tok Wan pula panggil Abi Talib, ni anak menakan kamu ni, aku tak ada isu kamu jaga dia, kamu bela dia. Abi Talib ni abang besar tuan-tuan, abang Abdullah. Dia pemuka Mekah yang terkenal. Orang sangat menghormati Abu Talib. Dia layan Nabi Muhammad lebih baik daripada dia layan anak-anak dia sendiri. Anak-anak dia tak boleh duduk tempat Abi Talib. Pasal apa? Dia pemuka yang sangat dihormati. Dia takut dekat Abu Talib pak dia. Tapi Nabi Muhammad main duduk di tempat Pak Long. Tu tuan-tuan, anak yatim ni tuan-tuan. Nabi Muhammad anak yatim kecil lagi. Kita jumpa, kita urut kepala dia, bagi tuan-tuan, doa dia pun mustajab. Anak yatim dia macam ni dengan Nabi. Siapa yang berbela, yang berbuat baik, anak yatim, orang tu dengan Nabi macam ni tuan-tuan, macam jari tengah dengan jari hantu, dan jari telunjuk dengan jari tengah, berdampingan. Muslimin muslimat sekalian, Abu Talib ini dia pemuka Mekah, dia pemimpin di antara yang utama di Mekah. Dia tak Islam sampai mati. Bahkan orang-orang kafir ini menggunakan dia untuk menekan Nabi Muhammad. Tapi Abu Talib tuan-tuan, dia tak berganjak daripada keputusan dia. Apa dia? Bila satu hari dia sudah buat apa hak mereka tu kata kat dia, Abu Talib, kamu pergi sogoklah nak menekan kamu, bagi rasuah dekat dia. Tuan-tuan jangan ingat rasuah ni baru tuan-tuan, lama dah, cuma saya guna perkataan rasuah dulu tak sebut. Nabi dalam kisah zaman itu semacam sebenar-benarnya macam rasuah juga. Sebab depa pi kata kat Abi Talib, kamu pi katalah kat anak menekan kamu Muhammad, kalau
hang nak jadi orang paling berkuasa, kami sanggup angkat hang jadi raja, jadi pemerintah di Mekah, asalkan hang jangan duk ajar orang pada Islam. Rasuah tak? Nampak tak? Kami sanggup. Kalau hang nak jadi orang kaya, kami himpun semua harta bagi kat hang, hang akan jadi the richest man in the world. Tapi syarat hang jangan ajar orang pada Islam. Sudah, jangan ajar orang pada Islam. Agama baru ni katuk orang. Tuan-tuan, Muhammad, hang nak tak perempuan paling cantik, Ratu Arab? Kami sanggup pergi cari Ratu Arab bagi kat hang paling lawa. Tapi hang jangan ajak orang pada Islam. Pak penakan dia kata kat dia, Nabi Muhammad jawab dengan tegas. Dia kata dekat pak penakan dia, ya am, wahai bapa penakanku, katakan kepada mereka itu, ya bapa penakanku, law wada'u syamsa fi yamini, kalau depa boleh ambil matahari, depa letak belah kananku, wal qamara fi shimali, mereka ambil bulan letak belah kiriku, ala an atruka hadzal amra, supaya aku tinggal ajar orang kepada Islam, au ahlika duna, ataupun aku mati kerana Islam, ma taraktuhu, aku tak akan tinggal. Maknanya Nabi menolak sama sekali untuk menerima sogokan-sogokan kaumnya yang kufur, yang musyrikin, yang kafirin. Nak ajak kita umat dia bahawa dalam hidup kita, kita juga akan disogok, kita juga akan mungkin dirasuah, sebagaimana Nabi cuba disogok dan dirasuah. Nabi mengajak kita menolak dengan tegas. Aku tidak akan bersekongkol dengan rasuah, tak akan mengambil sogokan ini. Nabi kata apa? Kalau dia apa tu boleh ambil matahari tak belah kanan, bulan tak belah kiri, depa buat benda mustahil lah maknanya. Supaya aku tinggal nak dakwah orang kepada Islam ini, jangan harap aku tidak akan tinggalkannya, kata Nabi. Nak habang kat kita tuan-tuan, bila kepentingan agama kita, pahala dan syurga, neraka dan dosa diletakkan di sebelah, kamu nak pilih apa? Nak pilih duit, nak pilih harta, nak pilih wanita, kamu jangan peduli kepada neraka dan dosa, jangan peduli kepada akhirat, pahala dan surga, jangan peduli. Nak ambil duit sekian-sekian, nak ambil pangkat sekian-sekian, nak ambil perempuan sekian-sekian, jangan terima. Kerana apa? Kerana yang menjadi galang gantinya adalah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimat sekalian, bila berlaku macam tu, seolah-olah di Mekah ini tidak ada lagi orang nak pada Islam kerana peningkatan tekanan itu begitu dahsyat. Pak menakan Nabi Abi Talib dah mati, orang-orang kafir Abu Lahab, Abu Jahal dan geng-geng dia tuan-tuan menekan Islam dengan begitu dahsyat sekali. Takut orang-orang Arab jadi takut untuk mendengar tentang Islam. Nabi bawa diri Nabi tanpa berputus asa, ditemani oleh anak angkat dia Zaid bin Harisah. Pergi ke mana? Pergi ke Taif. Cikgu pergi Taif. Taif ni tuan-tuan, dia mendaki, dia tempat yang sejuk. Taif ni tuan-tuan jauh dia lebih kurang 100 kilo. Dia macam kita nak naik Cameron Highland lah, lagu tu lebih kurang lah. Dia mendaki. Di situ kalau di Taif lah ni dia banyak kawasan rekreasi. Banyak buah-buahan. Nabi Muhammad ni tuan-tuan, bila dia pergi, dia bukan bodoh. Dia bukan pergi himpun orang-orang Taif yang ada di pasar. Dia kata, mailah orang-orang Taif, masuklah Islam. Dah. Bukan macam tu. Nabi Muhammad tak reti baca, tak reti tulis. Betul. Tapi Nabi Muhammad itu bersifat apa? Fatanah. Dia cerdik. Nabi Muhammad pergi jumpa ketua. Sebab tu kalau kita boleh pegang ketua, insya-Allah alin okey. Yang duk jadi masalah dah ketua tak okey, hak bawah okey. Tak boleh jam. Insya-Allah. Bila ketua tu okey, bawah mudah okey. Nampak? Ini kita boleh main kat YSIG. Kita duk buat tiap minggu. Pasal ketua dia okey, kalau ketua dia KO. Jam? Saya dulu duk mengajar ada satu jabatan. Apa nama? Badan Berkanun. Duk mengajar elok-elok ni, duk bagi. Pum, ketua jabatan. Habis. Tukar. Umur baru 30-an, mai jadi ketua jabatan. Jumpa dia kata tu lah, kami minta maaf lah banyak-banyak, kuliah tak ada dah. Awak pasal apa tak ada kuliah? Tak apa lah Mu'alin. Dah Dia kata bos tak mau buat.
Duk elok-elok buat kuliah tak mau buat. Dah dia muda lagi, dia kira buat karaoke. Dia buat karaoke. Tu yang kata ketua ni tuan-tuan, penting ketua. Tuan-tuan, kalau ketua bagus, hak bawah bagus, jahanam hak atas, jahanam hak bawah. Jahanam ikan dari kapalanya. Jahanam mak bapak, jahanam anak-anak. Anak-anak jahanam kerana mak bapaknya jahanam. Kerana mak bapak itulah yang memimpin anak-anak. Nabi Muhammad pergi jumpa ketua-ketua ni. Ketua ni karut. Ada 3-4 ketua. Nabi Muhammad jumpa. Sudahlah mereka tak terima. Nabi Muhammad nak balik. Mereka tu pula pergi panggil puak-puak mabuk ketum, budak-budak rempit di Taif. Hampa mau balin tu orang tu Nabi Muhammad. Mereka ligan Nabi tuan-tuan. Mereka punggai Nabi sampai berdarah tubuh Nabi. Kan ada satu masjid kita pergi, nama masjid Adas. Adas tu dia dekat dengan kebun kurma. Nabi kebun kurma, dia kebun anggur, di situ kebun anggur. Kita pun dah jumpa kebun anggur yang dah tua, tapi itu dah berlapis-berlapis kerana zaman dah lama, 1400 tahun lebih lah tuan-tuan. Nabi Muhammad angkat tangan nak ajak kita lagi bahawa kita akan melalui mihna, ujian, kesusahan, kepayahan dalam hidup perjalanan menuju Tuhan. Allahumma inni ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah, aku mengadu lemahnya kekuatanku. Nabi rasa lemah. Pasal apa? Di Mekah orang dah tak terima Islam. Di Mekah nu pak menakan mah mati, dia tekan habis-habisan dah. Di Mekah nu isteri ada sokong dia pun dah mati dah. Dia harap dia mai di Taif, orang Taif akan sambut dia, orang Taif akan terima dia. Yang dia terima adalah ketui batu yang melukakan tubuh dia. Nabi kata, Allahumma, ya Allah, inni ilaika ashku dha'fa quwwati, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, aku mengaku sedikitnya helah aku nak ajak orang kepada Islam, wa hawani 'alan nas, ya Allah, aku mengadu betapa hinanya aku di mata manusia. Tuan-tuan, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anta Rabbi, engkau Tuhanku. Wa anta Rabbul Mustada'afin, engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Ila man takiluni, ya Allah, kepada siapakah aku ini engkau serahkan? Ila ba'idin yatajahhamuni, adakah kepada orang-orang jauh, yakni orang-orang Taif yang mereka itu berpaling daripada menerima ajakanku, dakwahku? Ila aduwin malaktahu amri, ataukah kepada musuh-musuh yang mereka boleh buat apa saja kepadaku? Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, sekiranya apa yang berlaku ini tidak menurunkan murkamu kepadaku, aku tidak akan peduli. Makna aku akan terus berjuang, aku akan terus menyebarkan Islam yang diperintahkan olehmu. Itu gagah dan gigihnya Nabi. Allah Ta'ala dengar tak tuan-tuan? Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala nampak tak apa berlaku dekat Nabi? Nampak. Sebab tu Syekh Mutawalli kata dalam ayat 1 suratul Isra, saya baca, innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah dengar cacian mereka yang mencaci Nabi, Allah dengar umpatan mereka yang mengumpat Nabi, Allah dengar cercaan mereka yang cerca Nabi, Allah dengar rintihan doa Nabi, Allah juga melihat apa yang menimpa kekasihnya Nabi. Allah Ta'ala tuan-tuan hantar mai lagi malaikat nak uji lagi hambanya yang bernama Nabi Muhammad. Allahu Akbar tuan-tuan. Semuanya syarat dengan ibrah pengajaran. Nabi Muhammad yang lemah, yang tak larat, yang berdarah, didatangi oleh malaikat yang jaga bukit. Dia kata, Nabi Muhammad, kalau Tuhan kata ya Allah, saya akan angkat bukit ni dengan perintah Allah, keizinanmu, biar mati puak ni hampap atas kepala dia puak. Kalau kita lah tang tu agak-agak gimana tuan-tuan. Nabi Muhammad nak ajak kita, khususnya para pendakwah, jangan menjadi juru laknat umat. Jangan melaknat umat. Jangan melaknat, mencerca, mendoa yang tidak baik kepada umat. Mereka tidak tahu. Tuan-tuan, Nabi Muhammad kata apa? Jibril kata kepada malaikat yang menjaga bukit. Nabi Muhammad kata, jangan, tidak payah. La'allallah yukhriju min aslabihim man ya'budu ala wajhi hazil ard. Aku harap, yakni aku doa, mudah-mudahan Allah akan keluarkan daripada tulang-tulang sulbi, keturunan-keturunan puak-puak ni yang mereka menentang Islam ini,
zuriat keturunan yang akan menyembah Allah di muka bumi. Itulah doa dia. Tempat lain Nabi doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagi hidayah kepada kaumku, mereka tidak ada ilmu. Sebab tu tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, kita kena selalu menyampaikan dan menyerahkan urusan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita boleh bagi hidayah, senanglah tuan-tuan. Nabi pun tak boleh bagi hidayah, siapalah kita? Apalagilah kita. Kalau Nabi boleh bagi hidayah, tentu dah. Bukan takat umat Taif terima hidayah, bukan takat puak Mekah terima hidayah, Abu Lahab terima hidayah, Abu Talib pak penakan dia yang bela dia, tentu orang pertama yang akan dia bagi hidayah. Betul tak betul? Tapi Nabi Muhammad SAW sedih sehingga Allah buat turun ayat dalam Quran. Bila mana Nabi Muhammad pegang Abu Talib, dia kata, ya am qul la ilaha illallah. Wahai pak penakan, Pak Long, katalah la ilaha illallah. Nak bagi syurga, nak bagi kunci syurga, tak mau tuan. Sedihnya Nabi, ayah penakan dia tak mau masuk Islam, dia akan jadi ahli neraka. Allah buat turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya hai Nabi Muhammad, engkau tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, tetapi Allah boleh bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nampak tak? Kita ni menyampai saja. Doa, nasihat, bagi nasihat, ajak, tunjuk, tapi jangan laknat. Kita ajak anak kita, jangan laknat anak kita. Dia buat salah, dia masih muda, dia tak tahu, dia tak kerti, ajak dia, tapi jangan laknat dia. Hang bodoh, hang anak dahaka, hang jahanam. Jahanam lah budak tu, dahaka lah budak tu, bodoh lah budak tu. Tapi katalah anakku yang bertuah, ajaklah dia. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, balik daripada peristiwa inilah tak lama berlaku Isra' Mi'raj. Hari ni saya tak cerita pun yang perjalanan naik atas langit apa semua. Saya nak sebut macam mana Nabi Muhammad daripada perjalanan bumi ke bumi. Isra' itu makna perjalanan bumi ke bumi, dipanggil alam bawah. Kemudian Mi'raj itu maknanya perjalanan bumi ke langit, itu Mi'raj. Kalaulah kita katakan Nabi Muhammad telah melalui perjalanan bumi ke langit, bertemu dengan Allah, mendapat kemuliaan di sana, maka begitulah kita. Kita ini sekarang di bumi, perjalanan kita juga untuk naik bertemu dengan Allah, untuk mendapat apa? Mendapat kemuliaan. Macam mana Nabi lalu? Nabi lalu perjalanan hidup Nabi dengan tadi saya cerita apa? Mihnah, cabaran, tribulasi, tekanan, ciptaan, siksaan, nista. Itu ujian. Itu ujian. Apa lagi ujian yang kita nak kena lalu? Apa yang Nabi nampak dalam Isra' Mi'raj ditunjuk pada Nabi. Nampak apa? Nampak macam mana orang yang tak bayar zakat, orang yang berenang dalam darah, orang yang makan ketulan api, orang yang makan riba, orang yang cakap muka, orang yang ambil panpai atas kepala. Mana apa? Balasan orang berat tak semayang, orang yang tak tunai amanah, orang yang mengumpat, orang yang tak makan, yang tak bayar zakat, orang yang makan riba, orang yang berzina. Nabi jumpa dengan panggilan Yahudi, Nabi jumpa dengan panggilan Nasrani, Nabi jumpa dengan panggilan dunia, Nabi diganggu oleh iblis dan syaitan. Kalau kita nak cerita itu berjam-jam, betul tak betul? Tapi kita nak abang apa? Nak abang itu apa yang Nabi tengok, dan itulah apa yang umat Nabi akan lalui. Itulah apa yang umat Nabi akan lalui. Kita akan dipanggil oleh dunia, kita akan dipanggil oleh Yahudi, kita akan dipanggil oleh Nasrani, kita akan dipanggil. Bila kita tewas dengan syaitan, kita tewas dengan Yahudi. Bila kita tewas dengan Yahudi, kita tewas dengan Nasrani, kita tewas dengan dunia. Bila kita tewas dengan semua ni, kita pasti akan makan riba, kita pasti akan terlibat dengan zina, kita pasti akan terlibat dengan khianat amanah, kita pasti terlibat dengan memfitnah, kita pasti terlibat dengan benda-benda salah. Kita akan menjauhi apa yang Nabi kata daripada unsur baik. Ada Nabi tengok tak peristiwa yang baik? Ada. Nabi jumpa dengan satu kaum, mereka itu sedang menanam. Mereka tanam benih. Halo.
Tuan-tuan dengar? Halo? Halo? Oh, tak dah habis ni. Halo? Tuan-tuan dengar kan? Saya rasa lagu tak ada. Tak ada kan? Karan tak ada apa? Ada karan? Tak bunyi. Okey. Sikit lagi tuan-tuan, dia anti climax. Kalau tidak, kalau saya berhenti tuan-tuan tak faham. Ya. Saya nak sebutnya bahawa hak Nabi tengok dalam peristiwa Isra' Mi'raj, itulah yang kita akan lalui. Ada tak? Positifnya ada. Ada negatif banyak. Hak positifnya ada tak? Ada. Nabi tengok syurga. Nabi tengok Masyitah, kubur dia. Macam mana hebatnya wanita yang bernama Masyitah, yang sanggup mati direbuih dengan seisi keluarganya, suami dan anak-anaknya, kerana menyebut Allah. Hebatnya Masyitah. Nabi tengok orang yang bertanam, bercucuk tanam, hari itu dia tanam, hari itu keluar benih, hari itulah dia tuai, hari yang sama tanam, keluar lagi, tanam, keluar lagi. Ya, apa dia tu? Itulah orang yang infak, yang berjuang pada jalan Allah. Dia infak hartanya pada jalan Allah. No? Seperti mana orang yang tanam satu biji benih, daripada benih keluar 7 tangkai, dari 7 tangkai ada, setiap tangkai itu 100 biji. Dia, no, Allah gandakan kepada orang yang berjuang pada jalan Allah. Dia infak harta dia. Tapi tuan-tuan, nak dapat itu semua lagu mana? Dia nak kena lepasi bisikan-bisikan jahat syaitan. Dia nak kena lepasi bisikan-bisikan Yahudi Nasrani. Dia kena lepasi bisikan-bisikan dan tarikan dunia. Macam mana nak lepas ni semua? Kalau kita boleh lepas ni semua, kita akan naik ke alam yang tinggi. Macam mana nak lepas? Tengok Nabi Muhammad. Macam mana Nabi Muhammad? Sebelum Nabi dibawa Isra' Mi'raj, nak menempuh perjalanan bumi ke bumi, ke bumi ke langit, Mi'raj itu, Nabi telah dibawa oleh Jibril dalam masjid Nabi ketika Nabi sedang tidur dekat Hijr Ismail. No, diambil belah dada, cuci hati Nabi, dimasukkan ke dalam hati itu setelah dicuci dengan air Zam-Zam, iman dan hikmah ilmu. Nampak tak? Nak abang kata apa? Siapa nak naik alam yang tinggi, nak jumpa Allah untuk berjaya dapat redha Allah, siapa nak dapat pelepasan daripada bisikan jahat, hasutan iblis, panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan dunia, nak lepas daripada jahanamnya manusia yang berzina, yang tak semayang, yang tak bayar zakat, yang macam-macam lagi, dia kena tegakkan 2 perkara. Yang pertama iman, yang kedua hikmah ilmu. Iman itu perkara utama. Cuci hati kita, buat apa dia? Proses yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, At-Takhliyah. At-Takhliyah, kosongkan, cuci hati kita, buang semua-semua yang kotor. Apa dia? Kufur, syirik, buang mazmumah. Hati kita ni tuan-tuan, dia adalah tempat base iblis dan syaitan. Syaitan akan bina pangkalan tenteranya di sini. Pangkalan tentera di hati. Hati duk belah ni, dia nanti ada pangkalan di sini. Cuci dia, cuci, buang kufur, buang syirik, buang mazmumah. Jangan sombong, jangan takabur, jangan riak, jangan sum'ah, jangan hubbul riasah, hubbul dunya, syarrut ta'am, syarrul lisan. Semua buang. Hubbul jah, buang. Lepas itu masukkan apa? Masukkan iman, masukkan hikmah, masukkan apa? At-tahliyah. Apa dia? Sifat-sifat mahmudah. Maknanya takhalli, tahalli, baru tajalli. Buang dulu sifat mazmumah, masukkan sifat mahmudah, baru dapat naik jumpa dengan Allah, mendapat kehormatan, ketinggian dan kemuliaan daripada Allah. Yang ni proses nak buat. Sebab tu kita kena buat apa? Cuci hati. Cuci hati dipanggil apa? Muhasabah. Hari-hari kena buat dah? Hari-hari kena buat.
Sebab itu kata Imam Ghazali, kita dapat setiap hari buat 4 perkara. Yang pertama apa dia? Yang pertama, kita kena baca Quran. Quran jangan tinggal, hari-hari baca. Tidak boleh 2 muka semuka, tak boleh semuka setengah muka, tak boleh semuka setengah muka, beberapa ayat. Hari-hari baca Quran. Bacalah dengan tadabbur maknanya. Itulah yang sangat dituntut. Quran tak boleh tinggal. Dia adalah teman kita yang akan menemani kita di antara tempatnya di dalam kubur Quran. Lagi, jangan tinggal zikir. Jangan tinggal zikir. Jangan tinggal zikir, tuan-tuan. No, umur-umur macam kita ni, saya dah 55, warga mai. No, kita jangan tinggal zikir. Kena ada subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis, jadi 100. Allah ampun dosa walaupun dosa sebanyak buih di dalam lautan macam banjir. No, kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Seperti kata Nabi dalam hadis sahih, kita memerdekakan setiap hari kita baca 100 kali itu 10 orang hamba sahaya. Kita akan diangkat 100 darjat, kita akan dihapuskan 100 dosa, kita akan dipelihara, dijaga daripada iblis dan hasutan syaitan. Bagi tu ayat yang saya kata tu, itulah kita panggil versus. Dia nak lawan kepada iblis attack ataupun hantu Mak Limah punya hasutan tu. Kalau budak-budak perempuan duduk di asrama hostel, dia nanti kena histeria, betul tak? Suruh dia amal yang tu, pagi-pagi amal yang tu, lepas subuh amal yang tu, nak pergi kerja amal yang tu, duk buat kerja amal yang tu. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada yuhyi wa yumit ya. Kalau lepas subuh tu yuhyi wa yumit, itu pun hadis juga 10 kali ya. Yang ni tanpa yuhyi wa yumit 100 kali. Nabi kata tak ada orang yang lebih baik dari kamu pada hari itu kecuali orang itu membaca yang terlebih banyak dari kamu. Makna siapa baca lagi banyak, lagi baik. Itu zikir. No, kita ada baca la ilaha illallah, kita panggil tahlil ya, tasbih, tahmid ya, takbir, istighfar. No, dan jangan lupa kita doa. Yang ketiga, jangan lupa doa. Doa itu ibadah, bahkan doa itu adalah senjata orang beriman. Silahul mu'min, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Angkat tangan, hujan turun lebat, lagi kuat berdoa. Pasal apa? Waktu mustajab doa adalah ketika hujan turun yang lebat. No, lepas semayang jangan tinggal doa. Pasal apa? Doa lepas semayang itu juga waktu yang mustajab. Waktu sepertiga malam jangan tinggal doa. Doa yang mustajab waktu sepertiga malam. Kita sujud lama dalam sembahyang, sembahyang sunat seorang-seorang, sujud bagi lama. Pasal apa? Doa yang tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika itu dia sujud. Doa dalam hati boleh dalam bahasa Melayu, doa atas lidah jangan bahasa Melayu, tak boleh. Kita baca yang maksur dari Nabi boleh. Tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, banyak lagi lah di Mekah, ada banyak tempat lah, yang tu kita cerita tempat lain. Tapi nak habang yang keempat, kata Imam Ghazali, selepas daripada baca Quran, kita zikir, kita baca doa, yang keempat adalah merenung diri. Merenung diri ni tuan-tuan adalah mengambil sekejap masa untuk melihat kepada diri kita. Adakah kita bersedia untuk pergi meninggalkan dunia? Sudahkah kita melepaskan dunia sebelum kita dipaksa melepaskannya? Sudahkah kita berpisah dengan dunia sebelum kita dipaksa berpisah dengannya? Semakin tua kita, sebenarnya semakin kita ini suka tak suka melepaskan dunia. Makan dah tak sedap macam dulu, tidur sudah tak nyenyak macam dulu, kencing tak puas macam dulu, buang pun tak puas macam dulu, hidup sudah tidak seperti dulu. Kita diajak untuk melepaskan dunia sebelum dunia itu dipaksa oleh kita, oleh Allah melepaskannya. Walaupun manusia sikapnya adalah suka dan cinta kepada dunia, tuan-tuan. Nampak? Merenung diri, muhasabah.
tengok isteri kita, tengok anak kita, tengok cucu kita, tengok keluarga kita, maka kita dengan sendirinya akan menginsafi. Kalau kita silap, betulkan kesilapan. Kalau kita salah, baliklah ke pangkal jalan. Kita akan bagi nasihat. Kita tidak akan lebur di dalam tipu helak dunia, iblis, nafsu dan syaitan. Janganlah kita jadi orang tua tak seperti orang tua. Janganlah kita jadi orang tua, jadi mak, jadi ayah tak seperti mak dan ayah. Sepatutnya mak ayah sayang anak-anak, kasih anak-anak, bimbing anak-anak, tapi jadi mak ayah yang merosakkan anak-anak. Jangan buat. Kita pasti akan berpisah, suka tak suka satu hari. Dunia yang kita peluk terpaksa kita lepaskan. Anak isteri yang kita sayang terpaksa kita berpisah darinya. Macam mana sayang sekalipun, mereka akan hanya ikut kita sampai di kubur. Lepas itu mereka akan balik dan meneruskan kehidupan. Kalau sekiranya kita tidak bersedia sebelum pergi meninggalkan dunia, maka percayalah kita pasti akan menyesal saat sesalan sudah tidak berguna. Jadi jom belah dada. Berapa kali Nabi belah dada? Banyak kali. Kecil belah dada, umur 40 belah dada, umur 52 belah dada. Banyak kali Nabi belah dada. Sebagai ulama kata remaja belah dada. Nabi Muhammad tu makhluk paling sempurna. Pasal apa Nabi perlu dibelah dada? Nak abang kata, kalau Nabi Muhammad hamba Allah, makhluk paling sempurna pun dibelah dada, maka umat Nabi lagilah kena belah dada. Apa maksud? Kena merasa. Abang, ya, abang kita dah tua kan abang kan? Cik sembang dengan suami. Memang betul. Itulah cik rasa korang lah kita puasa sunat pun korang, semayang malam pun korang. Kita bangkit bang sembang tu. Wujudlah elok-elok. Abang, ni Rejab nak habis, kita puasa lah sunat Rejab. Sunat apa bulan haram ni kan? Ajak doa, dia lena doa. Ya Allah, kau lembutkanlah hati suamiku. Kau tolonglah bantu dia untuk taat perintahmu. Ya Allah, dia adalah pemimpinku yang memegang tanganku. Aku harap dia akan pimpin tanganku ke dalam surgamu. Minta lah. Jangan duk pergi cari jumpa Tok Chai. Jangan. Minta dekat Allah, tak apa. Walaupun yang kita tuan minta, ya Allah, kalau kau bagi pilihan pada aku nak hidup seorang saja sebagai isteri kepada suamiku ini. Aku tak sanggup berkongsi. Teriak dengan Allah tak apa. Tapi jangan duk pergi teriak kat Tok Chai. Tok Chai, Ku tak mau jadi madu dia buat gum mana. Jahanam. Tok Chai kata tak boleh ni dosa. Bagi duit kat dia sepak pun 1,000, dosa pun tak lah apa. Jangan lagu tu, tak boleh. Minta dekat Allah tak ada masalah. Jangan meminta yang silaturahim, jangan minta benda yang bercanggah dengan agama. Tapi nak minta saya nak duduk seorang dengan dia tu tak ada salah apa. Tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi, jangan kata apa. Kalau Allah Ta'ala tulis cikgu umur 60 pun nak menikah seorang lagi, dia menikah juga. Marah mak maklum. Tapi kalau Allah Ta'ala tak tulis kata dia nak menikah, sampai mati dia segak nak mampu tak menikah. Ada tak? Padahal dia tu ada semua getah, pangkat, jawatan, semua ada. Tak menikah. La ilaha illallah. Kita nasihat berbuih mulut-mulut. Ada seorang pak dia kata hang menikah lah, tak mahu sebut nama lah. Hang menikah lah, tak menikah sampai pak mati. Umur dia pun sampai 30 belik sana, dekat tak jauh 40 dah. Tak menikah. Kita jumpa dia, entah ni bila nak menikah. Esok entah menyesal, entah ada semua. Pasal apa entah tak menikah? Tahu-tahu hantar mereka, dia pun jumpa. Betul ya, kata itu ni saya nak menikah lah. Tuhan tulis sampailah juga jodoh dia akhirnya menikah ketika umur tak jauh dengan 40. Lagu tu lah. Ada tak ada orang lagu tu? Ada. Jadi yakinlah bila benda tu Tuhan tulis. Nabi kata dah, kalau seluruh umat yang ada di muka bumi ni mereka berpakat bersatu nak bagi mudarat kepada kamu, Allah tak izin, takkan mudarat. Semua umat ni pakat nak bagi manfaat kepada kamu, Allah tak izin, takkan dapat manfaat. Jadi maknanya qada qadar Allah itulah yang akan berlaku. Cuma kita ikhtiar saja. Tuan-tuan pakai mask, kita ikhtiar, kita ambil booster, ambil vaksin, semua tu ikhtiar. Kalau Tuhan tulis kata nak mati dengan sebab COVID, lepas booster dia mati, betul tak betul?
Dia tu booster kot, vaksin dah 2 kali, lepas booster tak lama badan pun tak larat, lagu tu mati. Kita pun kata dia tu mati sebab booster. Tak, sebenarnya kawan tu dah jantung teruk lah, waktu nak sampai masa tu dia ambil booster, matilah dia lagu tu. Tuan muslimat sekalian, lepas tu belah dada tadi cuci, lepas tu masuk apa? Iman. Jaga iman, pertahankan iman. Ask the iman, don't ask the setan. Faham? Nak buat apa dalam hidup, tanya iman, jangan tanya setan. Lagi hikmah makna ilmu, terus mengaji sampai mati, mengaji. Masjid, surau, Langkawi ni sangat makmur dengan ilmu, sangat ramai pendakwah, para asatizah, sampai bekas Datuk Mufti kita duduk turun umur 70 lebih, duduk turun mengajak lagi di sini. Ustaz Ruslan Cik Ruh Pulau Pinang turun mengajak di sini. Tinggal nak mengaji tak mengaji. Lepas mengaji buat apa tuan? Mengaji ada ilmu tak cukup, kita mesti beramal. Semua manusia celaka melainkan manusia itu berilmu. Semua orang berilmu celaka melainkan orang itu beramal dengan ilmu. Semua orang beramal dengan ilmu pun celaka kecuali orang itu ikhlas di dalam amalannya. Jadi jom ikhlas dalam amalan kita. Kalau dah kita iman di dada, kita berilmu, kita beramal dengan ikhlas, kita merempuh hidup. Di depan tu ada apa? Panggilan iblis, panggilan syaitan, panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan dunia, macam-macam yang Nabi nampak. Kita boleh merempuhnya, kita pasti dapat mengatasinya dengan rahmat Allah sebelum kita bertemu dengan Allah di alam yang tinggi. Nak Mi'raj, tadi saya dah sebut, Mi'raj Nabi naik di alam tinggi, berjumpa dengan Allah, bercakap dengan Allah. Mi'raj umat Nabi adalah semayang, Allahu Akbar, takbiratul ihram, mengharamkan kita dengan yang lain. Tak boleh makan, tak boleh cakap, tak boleh berjalan, tak boleh sembang, tak boleh. Kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam solat kita. Semayang jangan tinggal, yang fardu tambah dengan yang sunat. Jagalah hidup kita, berkubulah kita dalam sembahyang anak, isteri, keluarga, masyarakat kita tuan-tuan. Sebab tu bulan Rejab dipanggil bulan sembahyang. Sebab apa? Nak memperingati tentang sejarah kefarduan sembahyang yang telah Nabi terima di dalam Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan muslimat sekalian, jadi saya dah sebut tadi, bulan ini bulan di mana buat baik dapat gandaan pahala, buat dosa dapat gandaan juga, tambah dosa, na'udzubillah. Jadi insya-Allah banyak-banyak buat kebajikan. Hari Jumaat ni banyak-banyak selawat dekat Nabi. Hari Jumaat ni juga hari di antara yang paling baik kita bersedekah. Jadi insya-Allah saya buka peluang kepada semua kaum muslim muslimat yang nak buat wakaf Al-Quran daripada Yayasan Amal Malaysia Kedah. Saya bawa buku resitnya. Kalau tuan-tuan nak wakaf Quran, tapi kalau tuan-tuan nak wakaf telaga, nak wakaf bina masjid di Afrika, kita dah 3 biji tuan-tuan. Ataupun nak wakaf infak untuk telekung di Kemboja, ada juga kita buka RM30 satu pasang telekung. Ataupun untuk iftar di Afghanistan juga saya akan terima insya-Allah. Ada di kad yang saya bagi kat tuan-tuan bulan lepas tu, dalam kad itu ada nombor akaun Yayasan Amal. Tuan-tuan boleh bubuh dalam akaun Yayasan Amal, iaitu akaun Bank Islam, dan hantar slip dia kepada saya. Kalau macam hari ni nak bagi wakaf tu pun boleh. Saya nak sebut siap-siap, insya-Allah bulan depan, bulan Syaban, mudah-mudahan kita ada satu lagi pertemuan. Perempuan boleh plan siap-siap untuk kempen membiayai iftar atau buka puasa di Afghanistan. Ya, kita akan hantar dana ke Afghanistan untuk program buka puasa keluarga miskin dan fukara di Afghanistan, yang hari ini dana kerajaan mereka dibekukan oleh Barat. Ya, sangat susah di sana. Jadi kita akan belanja iftar yang tuan-tuan bagi itu di Afghanistan untuk tahun ini. Jadi insya-Allah bulan depan siapa yang nak bagi itu boleh masukkan dalam sampul, tulis siap-siap, tulis nama tuan-tuan, tulis juga nombor telefon, nama orang yang menyumbang, supaya kita boleh hantar resit pembayaran melalui WhatsApp kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Bagi pihak Yayasan Amal,
saya tahun ini menjadi jawatan kuasa peringkat negeri. Ucap terima kasih atas sokongan seluruh masyarakat Islam kepada program yang dirancang dan telah dilaksanakan ini. Dah lama dah tuan-tuan, sebenarnya Yayasan Amal dalam kerja-kerja misi kemanusiaan. Saya sendiri dah pergi ke Afrika, saya dah pergi ke Cameroon, ke Chad, saya pergi ke Kemboja, dan saya melihat kesusahan mereka di sana. Kita ni tuan-tuan, Quran di masjid-masjid kita banyak, tapi di sana ada banyak masjid tapi tidak ada Quran. Kita di sini Quran di rumah pun banyak tapi tak baca, tuan-tuan. Jadi kita wakaf Quran untuk mak bapak kita. Dulu mak ayah kita hidup, kita bagi duit dekat mereka tiap-tiap bulan. Tapi lah ni mak ayah kita mati, ada beberapa orang yang bagi wakaf Al-Quran, niat pahala untuk mak ayah kita, yang akan sampai bila-bila sampai kepada mereka. Jadi insya-Allah kita sama-sama buat kebajikan kerana pahala yang banyak disediakan dalam bulan ini di gerbang Ramadan, sebelum kita buat yang lebih baik dalam Ramadan yang akan datang. Kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Mahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah bulan depan kita akan bercakap tentang nisfu Sya'ban sikit dan juga persediaan untuk Ramadan dari segi fiqahnya, insyaAllah. Taqabbalallahu minkum.